Baik. Jadi kelas untuk hari ini, cikgu nak bagi sedikit maklumat tentang kertas satu. 2 hari lepas cikgu baru uh, dengar taklimat daripada JPN Pulau Pinang. Jadi hasil daripada taklimat daripada JPN Pulau Pinang, ada sedikit perubahan tentang teknik menjawab kertas 1 dan juga kertas 2. Lagi tu kertas 4. Untuk kelas malam ini cikgu nak terangkan dulu teknik menjawab kertas 1. Minggu depan baru kita akan buat kertas 2. Jadi cikgu nak kamu berikan perhatian, sebab kalau kamu tak fokus betul-betul, kemungkinan besar kamu akan jawab salah lah. Maknanya karangan bahagian A, karangan bahagian B tu, jawapan kamu tu tak tepat, tak ikut skema jawapan. Kejap. Semua boleh tengok tak skrin ni? Boleh ini adalah soalan kertas 1. Soalan percubaan SPM bagi negeri Pulau Pinang. Baik. Sekarang cikgu nak tunjuk karangan bahagian A. Karangan bahagian A. Baik. Grafik di bawah menunjukkan maklumat berkaitan penyakit demam denggi. So, dekat sini dia bagi gambar. Ini namanya bahan 1. Bahan 1. Ini bahan 2. Dan ini pula bahan 3. Dasarkan maklumat tersebut, uraikan pendapat anda tentang penyakit demam denggi dalam kalangan murid sekolah. Sekarang ini, macam biasa, kita kena tengok dia punya tajuk ataupun tema dia. Apakah tema bagi karangan ini? Ataupun tajuk dia, tentang apa? Respon dekat chat. Kelas, kejap. Cikgu nak bagi laluan kepada Azan kejap. Baik. Betul Anisah tentang penyakit demam denggi. Penyakit
demam, demam, denggi. Okey, fokus soalan. Okey, kalau karangan bahagian A ni, okey, kamu tak akan jumpa fokus soalan dekat soalan dia. Faham? Kamu tak akan jumpa fokus soalan dekat soalan ni. Ya Allah, sudah berlari ni. Okey. So, memang tak ada kat sini dekat mana nak cari fokus soalan kelas? Dekat mana? Dekat mana nak cari fokus soalan? Ya, dekat gambar rajah. Dekat bahan 1, bahan 2, bahan 3. Okey, bagus Anissa. Okey, sekarang kita tengok dulu dekat bahan 1. Okey, bahan 1 Nyamuk Aedes pembawa denggi. Hapuskan Aedes, cegah denggi. Okey, agak-agak apakah fokus soalan bagi bahan 1 ini? Siapa boleh jawab? Cegah. Cegah tu apa dia? Cegah apa? Apakah fokus soalan dia? Mencegah tu kata kerja. Ya. Mencegah nyamuk. Mencegah daripada penyakit demam denggi. Langkah. Kurang tepat. Kesan kurang tepat. Ni cikgu nak ingat bahan 1 saja. Akibat pun kurang tepat. Cuba lagi. Ya, bagus Syakil. Faktor ataupun punca. Punca penyakit demam denggi. Apakah puncanya? Punca penyakit demam denggi ialah daripada nyamuk Aedes. Ataupun tengok penyakit lain lah. Apakah punca penyakit leptospirosis? Daripada haiwan perosak macam lipas, tikus, kan? Apa lagi? Apa lagi penyakit apa anjing gila? Apakah puncanya daripada binatang anjing? Kan? Apa lagi? Mana setiap penyakit tu ada dia punya punca dia, kan? Contoh, apakah punca penyakit kanser? Penyakit kanser ni macam-macam, kan? Ada yang punca daripada usus yang tak sihat. Ada yang berpunca daripada tabiat merokok, kan? Macam-macam. So, setiap penyakit ada puncanya. Jadi, punca penyakit nyamuk Aedes, punca penyakit demam denggi ialah daripada gigitan nyamuk Aedes. Okey, bagus. Okey, sekarang kita akan pergi kat bahan 2 pula. Okey, bahan 2. Okey, lupa nak tulis ni. Punca penyakit demam denggi ialah gigitan nyamuk Aedes. Okey, bahan 2 pula. Apakah fokus soalan bahan 2? Apa dia? Langkah. Okey, kalau kamu kata langkah, apa langkah dia? Mesti ada bukti. Ada apa langkah dia kalau kamu kata bahan 2 langkah? Ayat bawah tu, mencegah lebih baik daripada mengubati. Okey, ini sekadar ungkapan ataupun kata-kata hikmat. Kan, mencegah. Macam mana cara dia mencegah? Dia bagi tahu tak? Ada bagi tahu tak macam mana cara mencegah? Tak ada, kan? Kalau tak ada, maknanya dekat sini dia pegang spray. Tapi tak jelas, kan? Dia macam dia bukan dominan. Bukan dominan. Maknanya tak nampak ketara ada langkah kat sini. Dia tak nampak secara terang-terangan. Okey, jadi bahan 2 ni bukan kesan dan bukan faktor. Bahan 2 ni tiada fokus.
Tiada fokus soalan. Okey. Okey, tak apa. Tetapi kelas, walaupun tiada fokus soalan, kita tetap kena ambil bahan ini. Kamu kena ingat, kalau karangan bahagian A ni, kalau dia keluar karangan umum, ini karangan umum setiap maklumat kita kena ambil. Contoh bahan satu kita jadikan sebagai punca. Bahan dua, kalau tak ada fokus soalan, apa yang kita nak buat? Siapa ada idea? Kalau tak ada fokus soalan nak buat apa ni? Bahan ni. Ya, kita boleh selit dalam isi. Contohlah kan. Mencegah lebih baik daripada mengubati. Mungkin kita boleh letak dekat ayat huraian. Kan? Ataupun kata-kata hikmat ni kita boleh letak dekat pendahuluan. Ataupun penutup. Asalkan kita ambil idea daripada bahan dua. Faham? Okay, faham Wajib ambil. Itulah dia syarat untuk dapat markah cemerlang. Markah cemerlang berapa? Markah cemerlang ialah 25 hingga 30. Wajib ambil idea daripada bahan 2. Okey. Baik, jom tengok bahan 3 pula. Bahan 3 senang je. Apakah fokus soalan bagi bahan 3? Bagus, Syakil Hakim. Ya, langkah. So, bahan 3 ialah langkah untuk mencegah penyakit demam denggi. Langkah untuk mencegah penyakit demam denggi. Lupa. Bagi murid sekolah. Ada berapa langkah kat sini, kelas? Ada berapa langkah? Ada berapa langkah kat sini? Ya, bagus. Ada 4. Okey. Adakah kita kena ambil ke-4 langkah ini? Nak ambil semua ke? Hakim cakap ambil 2. Yang lain? 2 atau 3? Okey, Farah kata 2 atau 3. Yang lain? Ambil 3. Hasil cakap ambil 3. Yang lain? Nurin pun 3. Anisah 2. Bahan 2 tak ada isi, so ambil 3. Okey, tak apa. Okey, kamu kena ingat balik karangan bahagian A ni berapa dia punya patah perkataan? Okey, cikgu highlight sini balik. 150 hingga 200 patah perkataan. So, kalau 150 hingga 200 patah perkataan, berapa perenggan nak buat? Kelas, berapa perenggan nak buat ni? Berapa perenggan karangan ni? 4. Betul. So, perenggan pertama ialah cuba contoh di sini. Perenggan pertama ialah pendahuluan. Okey. Ya Allah. Perenggan kedua ialah isi. Isi fokus 1. Perenggan kedua ialah isi fokus 2. Isi fokus 1 tadi apa dia? Punca. Isi fokus 2 ialah langkah. Apa lagi? Kejap. Mana tadi Isi yang terakhir. Isi lah. Perenggan terakhir ialah
kesimpulan. Nampak? Jadi ada 4 perenggan sahaja. So, macam mana? Perlu ke ambil sampai 2, 3? Tak perlu. Jadi langkah ni ambil satu saja. Contoh ambil ni. Yang 3 lagi biar. Tak ambil pun tak apa. Sebab kamu dah ambil, dah sentuh dah bahan ni. Walaupun kamu tak ambil semua, tak sentuh semua, kamu tetap sentuh nombor 1 ni. Faham? Asalkan bahan 1 sentuh, bahan 2 sentuh, bahan 3 pun kamu ambil 1 point. Okey Faham? Jadi ingat, untuk karangan bahagian A ni cukuplah isi kamu buat 2 saja. Okey. Baik. Sebelum tu, saya nak bagi tahu, kamu kena baca balik soalan ni. Dia kata apa? Dalam kalangan murid sekolah. Ya Allah, kenapa goyang ni? Okey, dalam kalangan murid sekolah. Apakah maksud dia? Siapa tahu? Apakah maksud dia dalam kalangan murid sekolah? Maknanya, dalam karangan ni, kamu hanya perlu ulas tentang, contohkan langkah-langkah tu siapa yang buat? Murid sekolah. Faham? Bukan pihak kerajaan, bukan ibu bapa, bukan media massa, ataupun badan bukan kerajaan ke, bukan pihak sekolah. So, langkah-langkah pencegahan tu dilakukan oleh murid sekolah. Faham? Jadi contohlah, antara langkah untuk mencegah, contoh okey. Antara langkah untuk mencegah penyakit demam denggi ialah siapa? Siapa yang kena cegah? Siapa tadi? So dia tak dengar. Siapa? Siapa Syakil? Siapa? Ya, murid lah kan. Tak boleh buat ibu bapa ke masyarakat, tak boleh. Sebab soalan kata murid sekolah. So, ialah murid. Murid perlu, apa dia? Meluangkan masa sekurang-kurangnya itu. Faham? Jadi kamu kena perhatikan betul soalan ni. Baru-baru ni, murid cikgu banyak salah. Kenapa dia tak ambil murid ni? Dia kata, apa dia? Bapa lah. Pihak sekolah lah, tak boleh. Okay. So, kamu kena perhatikan betul. Siapakah subjek yang betul? Siapakah watak yang kena buat ni? Watak dia lah murid. Okay, lagi satu. Untuk karangan ini, pastikan jangan lebih 200. Okay, jangan lebih 200. Paling maksimum pun boleh pergi 210. Okay, 210. Faham? So jangan lebih 210. Kalau kamu lebih, kamu akan dapat markah maksimum markah kepujian. Markah kepujian berapa? Okay, markah kepujian ialah 20 hingga 25. 20 hingga 25. 24. Itu ialah markah kepujian. Kalau kamu lebih 210. Faham Macam mana pula kalau kurang?
Macam mana kalau kurang? Kalau kamu kurang, ya Allah. Kalau kamu kurang 150, kamu akan dapat markah baik saja. Markah baik berapa? Markah memuaskan. Markah memuaskan ialah 15 hingga 19. Jadi pastikan bilangan perkataan kamu 150 hingga 200 saja. Jangan lebih, jangan kurang. Lagi satu. Jangan lupa tulis jumlah patah perkataan dekat bahagian bawah, hujung belah kanan. Untuk apa? Untuk memudahkan pemeriksa menanda kertas soalan. Okey, jelas semua? Okey. Okey, ada tak apa-apa soalan setakat ni? Tak ada, eh? Okey. Baik, kalau tak ada apa-apa, kita teruskan bahagian B. Okey, bahagian B ni kena buat betul-betul, markah 70 banyak ni. Okey. So, bahagian B ni ada 4 soalan. Macam biasa, jawab satu sahaja. Okey. Tulis sebuah karangan yang panjangnya 350 hingga 500 patah perkataan. Okey, ni sama juga macam tadi, Okey, kalau kamu kurang 350, berapa markah yang kamu dapat agak-agak? Kalau kurang 350. Kalau kurang, kamu akan dapat markah maksimum peringkat baik saja. Faham? Baik berapa markah? Baik ialah 45 hingga 54. Per 70. Kan? Sian. Kalau kamu lebih pula, lebih pun tak boleh, lebih pun tak boleh. Sebelum ni cikgu silap tau. Cikgu pernah beritahu kamu kan. Kalau lebih tak apa. Tapi so cikgu baru dapat taklimat daripada JPN. Tak boleh lebih. So kalau kamu lebih 500. Kan, kalau kamu lebih 500. Maksimum kamu akan dapat markah kepujian. Markah kepujian berapa? 55 hingga 63. Ini markah pujian. BM makin sulit, guys. Betul lah. BM makin sulit. Makin sulit. Ini baru kertas 1. Kertas 2 lagi pening. Kertas 2 minggu depan cikgu terangkan. Tak sempat buat hari ni. Jangan stres. Jangan stres. Baru form 4 dah stres lah. Okay, Ingat. Jadi, kamu punya karangan ingat antara 350 hingga 500 saja. Jangan lebih, jangan kurang. Ya, betul. Kertas 1, kertas 2, kertas 3, kertas 4 semua campur. Okay, Kalau peperiksaan dalaman dekat sekolah, dia tak buat pun. Kertas 3, kertas 4 tak buat. Speaking apa? Ujian bertutur, ujian mendengar dia tak buat. Kan? Tak banyak sekolah buat. Tapi kalau SPM adalah. SPM dan percubaan SPM memang ada. Kertas 3 dan kertas 4. Kenapa peperiksaan dalaman tak buat? Macam akhir tahun ke tengah tahun, kenapa tak buat? Sebab tak cukup guru. Tak cukup guru. Nak buat ujian bertutur ni, cikgu nak kena jaga bilik kuarantin lah. Bilik menunggu lah.
Cikgu nak jadi pentaksir lah. Jadi tak cukup. Tak cukup guru nak jaga. Kan? Sebab itulah cikgu tak buat kertas 3. Tak buat kertas 4. Bukan cikgu saja-saja je tak nak buat. Tak. Tak cukup kaki tangan. Sebab sekarang ni kat Malaysia ni memang kekurangan guru. Kekurangan guru Betul tak? Setuju tak? Dekat sekolah kamu cukup ke cikgu? Tak cukup kan Nisa? Subjek apa yang tak cukup? Cikgu subjek apa yang kurang? Math. Cikgu BM cukup cikgu BM. Cikgu math, sains. Memang kenapa tak cukup? Apa sebab dia? Kenapa tak cukup? Sebab apa? Ada 5. Sebab apa tak cukup? Sebab cikgu ramai pencen. Pencen lah, sorry. Ramai pencen awal. Faham? Sepatutnya cikgu kena pencen umur 60. Tapi ada yang ambil pencen pilihan umur 55 pencen dah. Sebab cikgu sekarang stres, tekanan. Tekanan daripada mana sebutlah, nanti cikgu kena tindakan dah tetik lah. Cikgu sekarang stres. Stres dengan orang atasan. Kan? Macam-macam kerja kena buat. Kalau kamu tengok kan, kamu tengok cikgu, cikgu mengajar je. Kamu buat apa? Tak. Banyak kerja lain yang kamu kena, yang cikgu ganggu cikgu buat. Walaupun orang cakap cikgu ni cuti sekolah panjang, apa kan? Boleh rehat, tak. Sebenarnya banyak kerja. Banyak kerja. Sekarang ni lebih kepada kerja online, kan? Nak isi segak. Lepas tu hujung tahun ni ada nak isi PAJSK kan? Lepas tu nak observe PBD. Apa lagi? Setiap hari nak apa, penyelenggara APDM. Nak buat account lah. Itu belum tentu lagi program sekolah cikgu buat. Itu sekarang yang bulan lepas kan, musim MSPP. MSPP lah. Sekolah Pening MSPP. MSM kan. So cikgu lah jadi apa ni? Jurulatih. Cikgu lah jadi guru pengiring. Macam-macam ke cikgu ni? Memang stres. Cikgu walaupun baru 4 tahun jadi cikgu dah stres dah. Banyak uban ni rambut ni. Dengan pengaruh murid lagi kan. Kalau kamu nak rasa, kamu try jadi cikgu. Habis SPM, masuk IPG. Ataupun habis SPM, masuk Form 6 and then apply degree, ambil pendidikan. Rasa cikgu macam mana? Memang stres cikgu lagi lah, malam mengajar lagi. Makcik saya cikgu, balik kampung dia tak. Nampak balik kampung pun buat kerja. Makin paper. Tak adalah cikgu. Cikgu sedang nak pencen umur 55 lah. InsyaAllah. Sebab government ni dia punya perkhidmatan 30 tahun. So cikgu posting umur 25. Jadi memang ngam-ngam umur cikgu 55 pencen. Dah cukup 30 tahun. Okay. Baik. Apa yang lupa dah. Lupa je dia beritahu. InsyaAllah bulan 11 ni akan ada guru posting yang baru masuk bulan 11 ni Tak silap cikgu dalam 14,000 seluruh Malaysia bulan 11 ni. So insyaAllah lepas ni tak adalah isu kekurangan guru ni. Tapi biasanya guru-guru baru ni dia akan posting dekat kawasan bandar tau. Kalau kawasan-kawasan kampung ni jarang lah. Kawasan-kawasan kampung ni banyak dekat Sabah Sarawak. Tapi kalau dekat Semenanjung Malaysia ni banyak dekat kawasan-kawasan bandar.
Macam kat Penang lah. Kat Penang kat dalam pulau ni banyak cikgu baru. Kalau dekat belah-belah seberang ni, banyak cikgu-cikgu veteran kan. Okey. Baik, sama balik. Okey, siapa nak baca? Boleh tak? Sebab kalau kamu dengar cikgu bebe bosan juga kan. Okey, siapa nak baca? Pilih, cikgu tak nak pilih. Okay, Anissa lah, Anissa. Okey. Okey, Bazar Anissa. Ramadan. Cikgu buka. Bazar Ramadan di negara kita bukan sekadar menjadi tumpuan umat Islam yang ingin membeli juadah untuk berbuka puasa, tetapi turut menjadi tumpuan pelbagai lapisan masyarakat termasuklah mereka yang bukan beragama Islam. Bukan itu sahaja, para pelancong dari luar negara juga gemar mengunjungi Bazar Ramadan untuk lebih mengenali budaya masyarakat Malaysia menerusi makanan. Okey, terima kasih Anissa. Baik, jadi ini karangan nombor 1 ni, tema dia tentang Bazar Ramadan. Tema dia tentang Bazar Ramadan. Bazar Ramadan memang syok Kita ni lagi berapa bulan nak raya? Nak raya, bulan nak puasa. Okay, bila puasa tahun depan ni? Bila? Kalender ya. Okey, tahun depan kita puasa 12 Mac 2024. Maknanya lepas cuti sekolah bulan 2 tu, buka sekolah aja. Hari Selasa tu terus puasa. Kejap je kan? Macam baru je raya hari tu kan? Akhir bulan 3. Tak ada berkali bulan, dia tengah-tengah bulan 3, 12 bulan 3. Cikgu lagi lah cabaran sekolah Cina hari-hari tengok dia orang makan. Dah 3 tahun je macam tu. Kamu tak apalah sekolah SMK. Okey, sama balik. Fokus soalan. Fokus soalan dia apa dia? Okey, apa dia punya fokus soalan? Senang je. Kalau karangan bahagian B ni, fokus soalan dia bagi siap-siap dah. Tak payah cari dekat dalam bahan. Memang dia dah bagi dah. Okay, apa dia punya fokus soalan? Ya, bagus. Betul tu. Nak tanya. Ada banyak cikgu BM ke? Cikgu BM? Kurang. Kalau boleh, cikgu nak import cikgu BM daripada Hamid Han. Boleh? Cikgu Hamid Han masuk kat Chonghua boleh? Cikgu BM kurang bayangkan. Tak tahulah. Cikgu PJ pun kena ajar BM. Nampak? Okay, apa dia fokus soalan? Kan? Bersara kan? Kelas. Apa dia punya fokus soalan? Bukan jodoh buka puasa. Manfaat. Ya, betul manfaat. Macam mana bagi juadah ni? Manfaat Manfaat tu apa dia? Manfaat ialah kebaikan, kepentingan, faedah. Okey, jadi fokus soalan dia ialah manfaat. Manfaat Bazar Ramadan. Ingatlah eja Ramadan ni R-A-M-A-D-A-N, bukan R-A-M-A-D-H-A-N. Salah Okey. Baik, sekarang kamu tengok balik soalan. Dia kata apa kat sini? Jelaskan manfaat yang anda peroleh daripada Bazar Ramadan negara ini.
Perasan tak nampak keyword ni? Anda. Nampak? Nampak kan anda kan? Kalau anda, maknanya topik ini ialah domain peribadi. Apakah maksud domain peribadi? Siapa tahu? Pendapat. Okey, pendapat siapa? Pendapat saya, ya. Ataupun pendapat diri sendiri. Sebab itulah ada kata ganti nama diri kedua ni, anda. Maknanya dia tanya pendapat kita. Dia bukan tanya pendapat. Pendapat lah. Kan sorry, silap. Silap. Maknanya manfaat tu apa kebaikan yang kita dapat? Apa kebaikan yang saya dapat? Bukan kebaikan kepada pihak kerajaan ke, kebaikan kepada peniaga ke, kebaikan kepada ibu bapa ke, kebaikan kepada masyarakat ke, kan? Kebaikan kepada negara ke, tidak. Kebaikan kepada diri kita sendiri. Faham? Contoh macam Hanisa pergi bazar Ramadan. Apa kebaikan yang Hanisa dapat? Pahala. Pergi bazar Ramadan dapat pahala ke? Tulis ikut pengalaman kita. Contohnya apa dia? Ya Faris. Dapat menikmati pelbagai juadah. Betul? Membantu umat Islam. Ya, dia macam inilah. Dapat membantu untuk memajukan perniagaan umat Islam. Okey. Jadi jawapan kamu bolehlah macam tu. Cikgu tak nak dengar jawapan macam ni. Cikgu tak nak dengar jawapan. Dapat meningkatkan ekonomi negara lah. Apa lagi? Apa? Negara Malaysia akan dikenali di seluruh dunia. Tak boleh. Tak boleh Senang nak cari makanan. So boleh. Maknanya senang nak cari makanan. Okey, Alia, betul. Okey, cara macam ni. Senang nak cari makanan. Ya Allah, kenapa dengan mouse ni? Senang nak cari makanan maknanya membantu untuk mendapatkan juadah berbuka dengan lebih mudah. Ni yang proper dia. Membantu untuk mendapatkan juadah berbuka dengan lebih mudah. Okey. Memberi peluang kepada perniagaan kecil. Alia, kurang tepat. Sebab itu lebih kepada manfaat kepada pihak lain. Kepada peniaga-peniaga. Dia nak manfaat kepada kita. Apa yang kita dapat? Faham Bagus. Apa lagi kebaikan lain? Dapat menikmati pelbagai juadah. Okey, bagus. So, yang kedua ialah dapat menikmati pelbagai juadah. Pelbagai juadah ataupun nak lagi advance, pelbagai makanan tradisional. So, kita boleh hurai. Kalau makanan tradisional, kita boleh hurai kan? Jadi, kita punya hurai ni panjang sikit lah. Apa lagi yang baik yang lain? Apa lagi kebaikan? Kebaikan apa ni? Bazar Ramadan. Apa lagi? Beli makanan pada kos yang rendah.
Betul ke murah harga pasar Ramadan ni? Sebenarnya kalau kita sebenarnya antara beli makanan kat pasar Ramadan lagi jimat kita masak sendiri sebenarnya. Betul. So kurang sesuai. Betul. Tu saya setuju. Bulan lepas cikgu beli nasi lemak RM3.5. Bulan lepas ke? Bulan 9 sebelum barang naik kan. RM3.5. Sekarang ni nasi lemak tu dah RM4 lah. Sekejap je. Telur letak suku. Ya, telur letak dulu telur. Telur rebus dia bagi sebiji. Lepas tu bagi separuh. Sekarang ni suku pula. Lepas tu harga mahal. Dah lah harga mahal. Lepas tu kuantiti pun dia kurangkan. Itu namanya harga Yahudi. Dapat mengeratkan silaturahim bersama. Ya, dapat mengeratkan hubungan silaturahim. Boleh, boleh. Dapat mengeratkan hubungan silaturahim. Silaturahim tak ada adul. Okay, apa lagi yang lain? Dapat menjimatkan masa. Sebab apa? Sebab kita tak payahlah susah-susah nak masak kat rumah kan. Pergi pasar Ramadan terus beli. Balik terus makan. Okay. Tu je lah. Okay, untuk karangan ini, cikgu syorkan buat 3 isi. Kalau buat 3 isi bersamaan dengan 5 perenggan. Tapi kalau kamu rasa susah nak urai, kamu buatlah 4 isi. So kat sini cikgu dah buat dah 4 isi. 4 isi. Boleh? Okay. Jadi, apa yang paling penting kamu kena teliti betul-betul kata kunci dalam soalan ni. Nampak? Cuba kalau kamu tak baca. Kan? Kamu nampak soalan ni, saya turun jawab ke tak? Kamu kena baca betul-betul. Cuba kalau kamu tak baca ni, kamu dah buat apa kebaikan kepada kerajaan lah, kebaikan kepada ibu bapa lah kat sekolah ke? Dah salah. Okay. Bayangkan kalau kamu tak tulis manfaat kepada diri sendiri tu, markah kamu maksimum kepujian. Okey. Markah kamu maksimum kepujian. Berapakah kepujian tadi? Pujian berapa? 45 hingga 54. Okey. Ni kalau kamu tak kamu tulis isi selain manfaat diri sendiri. Okey, untuk soalan satu ni ada tak soalan? Tak ada Okey, kalau tak ada komen tak ada. Okey, faham Okey. Soalan kedua pula. Okey, Hasif boleh tak Hasif baca soalan kedua? Boleh, Ibu. Okey. Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, Datuk Zailani Hashim berkata, 80% kemalangan yang berlaku di negara ini adalah berpunca daripada sikap pengguna jalan raya. Sebanyak 20% yang lainnya adalah disebabkan oleh faktor-faktor lain seperti kenderaan dan faktor luaran seperti keadaan jalan. Katanya kepada Sinar Harian baru-baru ini. Okey, terima kasih Hasif. Okey. Baik, JPJ. Ketua JPJ, Datuk Zailani Hashim. Ni ketua JPJ yang baru macam mana tahu baru nampak? Ni baru lagi berita ni, 17 September 2023. So ingat nama ketua pengarah JPJ Datuk Zailani Hashim. Apa yang dia cakap? Dia cakap 80% kemalangan yang berlaku dekat Malaysia ni punca dia sebab apa? Sikap pengguna jalan raya. Tahu tak apa contoh sikap pengguna jalan raya yang menyebabkan berlakunya kemalangan? Apa dia?
apa dia? Walaupun kamu tak belum pergi apa ni kelas memandu, kamu dah kena tahu dah kan? Tak sabar-sabar. Main phone time memandu. Ya. Menggunakan telefon pintar semasa memandu. Signal kedekut. Maknanya tidak mematuhi peraturan jalan raya. Tengok phone, ya. Memandu sambil menggunakan telefon. Okey, tak ada jalan lain. Jalan tu lain lagi. Stres. Stres, Sikap mandu. Stres tu bukan sikap dia. Sikap mandu tu dia punya tabiat dalam perangai dalaman dia. Perangai mengantuk. Tu faktor lain. Kecuaian. Okey, macam ni. Kalau sikap mandu ni, dia lebih kepada apa tabiat buruk dia. Contohnya memandu secara tidak berhemah. Boleh betul, Memandu secara tidak berhemah maknanya memandu secara melulu, memandu dalam kelajuan yang tinggi, memandu melebihi had laju kan. Kawasan sekolah sepatutnya bawa 30, dia pergi bawa 80. Lepas tu kawasan curun bukit bawa 60, dia pergi bawa 120. Itu pemanduan yang tidak berhemah lah. Kan? Okey, itu saja. Selain itu apa lagi? Memandu dalam keadaan mabuk. Itulah sikap memandu lah. Ya, melanggar lampu cadat merah itu maknanya tidak mematuhi peraturan jalan raya. Kamu pernah tak dapat buku apa ni? Peraturan jalan raya. Waktu form 1 ke form 2 dapat tak buku tu? Cikgu lupa dalam buku tu apa. Ada ke tak ada? Google ya. Pendidikan keselamatan jalan raya. Cikgu form 1 kan? Pernah tapi sampai form 3. Ya, ada kan? Dapat sekali dengan buku teks yang lain kan? Saya tengah ambil lesen cikgu. Lesen apa Sofia? Motor Motor takkan kereta lah kan? PKJ yang tak pernah guna. Sofia form 4 ke form 5? Bukan ambil lesen form 5 ke? Oh, okey. Faham. Sofia tahfiz Ya, cikgu lupa. 29 ni test JPJ Cikgu doakan berjaya Lagi 3 minggu kan. Biar auto senang. Tak ada apa. Sebab zaman cikgu dulu, cikgu ambil lesen 2013. Dan bantu ada lesen auto, ada lesen manual je. Waktu tu senang sikit kan. Dia hanya ada apa dalam litar. Dalam litar tu tak banyak. Naik bukit. Pusingan 8. Pusingan 8 ke? 3 penjuru. Parking. Tu je kot. Lepas tu terus pergi dekat jalan raya. Macam sekarang lain kan. Kamu kena ya, kena apa ni? Kena check kereta, dia punya komponen-komponen kenderaan.
Enjin, lampu lah, benda semua kena check kan. Kena check apa peralatan dalam kereta, kena terangkan dekat PJ-PJ kan. Ya betul. Auto ada rem. Oh, manual tak ada. Cikgu JPJ macam sini. Tapi kita boleh pilih kan cikgu. Oh JPJ. Yang kan cikgu mandu. Nasib lah. Tapi cikgu JPJ perempuan, cikgu JPJ lah. JPJ perempuan pun macam singa juga. Cikgu kena. Cikgu pernah kena marah dengan JPJ perempuan. Ingat lagi. Cikgu masih ingat lagi ayat dia. Time tu dekat bukit. Okay, kat bukit dia dalam Lita ni first kali mesti kat bukit, betul tak? Betul tak Sofia? Bukit kan first kan? Okay, dekat bukit. Waktu tu cikgu naik bukit. Okay, naik bukit kan? Dia sampai kat line kuning tu tayar kena berhenti kan? Lepas tu cikgu punya tayar, waktu berhenti tu cikgu tak ada handbrake. Lepas tu kita kena tekan RPM tu kan? Kita kena tekan RPM sampai 3 and then lepaskan handbrake pelan-pelan. Lepas tu cikgu punya tayar belakang ni tayar belakang cikgu punya kereta mengundur sikit. Tapi cikgu punya tayar tu tak cecah lagi line kuning tu. Lepas tu cikgu dah macam lost. Kebetulan yang jaga apa ni bukit tu cikgu punya ni lah. Guru apa guru mandu tu yang jaga. Dia tolong cikgu. Dia bagi arahan lah sebab cikgu dah panik kan. Dia bagi arahan. Alhamdulillah lepas. Lepas tu JPJ yang jaga tepi tu dia cakap cikgu. Oi, susah sangat ke nak lulus ni? Macam tu. Dia macam bisik apa, dia macam jerit kat situ lah. Cikgu malu lah time tu. Ingat lagi. Ya manual ni susah. Okey. Baik, sambung. Apa tadi Baik, yang kedua. 20% disebabkan faktor lain seperti kenderaan. Maknanya punca kemalangan disebabkan kenderaan. Maknanya kalau kenderaan kita tak selenggara dengan baik, maknanya tak servis, boleh menyebabkan kemalangan kan. Contohnya temperature kereta yang tinggi, kereta berasap, itu punca kemalangan lah. Apa lagi? Angin tayar tak cukup. Apa lagi mungkin kalau pada waktu malam kamu punya lampu tak berfungsi, itu punca kemalangan, macam-macam lah. Ya, brake tak makan, minyak brake tak check. Tinta gelap tak ada. Tinta gelap bukan punca kemalangan. Okey, faktor luaran apa lagi? Keadaan jalan ni tak elak lah. Keadaan jalan ni mana jalan berlubang, jalan yang curun bukit, tu punca kemalangan. Ini kita kena salahkan JKR lah. Okey, tengok soalan. Berdasarkan petikan di atas, nyatakan punca berlakunya kes kemalangan jalan raya negara ini. Okey, kalau soalan tanya macam ni, punca-punca ni nak ambil kat mana? Ambil kat mana punca-punca ni? Kamu kena ambil dalam ni ke ataupun kamu kena fikir sendiri? Ya kelas. Punca-punca nak fikir sendiri ke nak ambil kat atas? Okay, lupa tulis. Dia punya fokus soalan ialah punca-punca berlakunya kes kemalangan jalan raya. Kenapa Faris cakap kat atas? Apa sebab dia? Apa menyebabkan Faris pilih kat atas?
Sebab kalau kalau cikgu tanya calon lain, dia kata fikir sendiri. Nampak? Ala cakap fikir sendiri. Okay, Faris, jangan takut. Kenapa Faris cakap fikir atas? Ya, betul. Sebab situ tulis berdasarkan petikan di atas. So, kamu kena alert dengan kata kunci. Nampak? Berdasarkan petikan di atas. Mana petikannya? Inilah dia petikannya. Okey. So, ambil baliklah dia punya punca. Apa punca dia? Punca pertama ialah sikap pemandu jalan raya. Apa lagi? Kenderaan. Faktor ketiga ialah keadaan jalan. Okey, faham? Jadi kat sini wajib ambil isi yang diberikan. Tak boleh kamu pandai-pandai nak fikir isi lain. Faham? Tetapi kamu diberi kebebasan untuk tambah isi sendiri. Sebab apa? Sebab kamu dah ambil isi kat atas ni. So, kamu boleh tambah lagi isi lain. Contoh apa lagi isi lain? Apa lagi punca-punca lain? Selain sikap pemandu, faktor kenderaan, keadaan jalan. Apa lagi sebab-sebab lain berlakunya kemalangan? Apa dia? Fikir. Apa dia? Alia, Faris, Hasif. Siapa lagi? Sofia, Adam. Apa lagi sebab-sebab lain berlakunya kemalangan dekat Malaysia ni? Apa dia? Tak tahu, Google saja. Dekat kelas yelah tak boleh Google. Apa dia? Jalan raya dah ada dah ni kat dalam jalan ni. Termasuk dengan kerosakan jalan raya. Okey, selain tu apa lagi? Okey, senanglah clue. Sekarang ini musim apa? Bagus keadaan cuaca. Maknanya cuaca. Okey, maknanya kebiasaannya kemalangan akan kerap berlaku pada musim tengkujuh, musim hujan. Kenapa? Bila musim hujan, keadaan jalan akan apa ni? Basah, licin. Bila jalan licin, ia boleh menyebabkan berlakunya kemalangan jalan raya. Kan? Lebih-lebih lagi motor kan. Motor ni tak selamat kan. Kenapa tak selamat? Sebab tayar dua kan. Tak selamat lah kan. Kereta mak rempit. Kereta mak rempit. Boleh juga. Kita nama sebagai apa ni? Aktiviti lumba haram. Okey. Boleh. Okey, jelas Okey. Tak apa kot. Kalau kamu ambil punca yang lain, sama juga. Ya, maksimum markah ialah kepujian juga. Okey. Okey, jom tengok soalan 3. Okey, Sofia boleh tak baca soalan 3?
Oh, okey, tak apa, tak apa. Nurin Kaisara? Kuala Lumpur, pencemaran jerebu yang kembali melanda Malaysia menjadi punca kebimbangan terhadap kesihatan awam. Rakyat negara ini perlu memahami risiko berkaitan supaya mereka mengambil langkah pencegahan yang berkesan, kata pakar kesihatan. Pakar perunding pernafasan dan perubatan dalaman di Pusat Perubatan Sunway, Dr. Ken Siong berkata pendedahan yang berterusan terhadap udara tercemar boleh membawa kepada penyakit pernafasan seperti asma, penyakit pulmonari, obstruktif kronik, COPD, radang paru-paru dan kanser paru-paru. Okey, terima kasih Nurin. Okey. Karangan yang ketiga ialah tentang pencemaran jerebu. Okey, bila jerebu ni berlaku? Pada bulan lepas kan, bulan 10. Bulan 9, bulan 10 kan. Memang jerebu teruk lah. Dekat kawasan, kat mana? Negeri Selangor, Negeri Sembilan dan Negeri Johor antara negeri yang terkesan dengan jerebu. Okey. Fokus soalan pula. Okey, fokus soalan pula. Selain kesan yang dinyatakan dalam petikan, nyatakan kesan-kesan lain pencemaran jerebu. Ada tak dia kata kesan jerebu dalam petikan? Ada tak? Kalau ada, cuba jelaskan. Apa dia kesan pencemaran jerebu dekat dalam petikan? Apa dia? Okay, cuba tulis balik. Fokus dia ialah kesan pencemaran jerebu. Okay, apa dia kesan yang dalam petikan ni? Dia kata dia bagi kesan. Apa kesan dia? Apa dia? Senyap je ni. Apa kesan dia? Iman. Apa lagi? Irfan Husaini. Nisha. Ni senyap je ni. Hakim. Denny. Ramai lelaki ni. Dam Haji. Akilus. Putri. Fatin. Azmina. Ramai juga Najmi. Nuha. Ashraf. Apa dia kesan pencemaran jerebu dalam bahan ni? Ya, udara tercemar boleh membawa penyakit. Akilu menyebabkan masalah kesihatan. Jom tengok, betul ke tak? Ya, betul boleh membawa kepada, ya Allah, kepada penyakit pernafasan seperti asma, penyakit pulmonary obstruktif kronik COPD, radang paru-paru dan kanser paru-paru. Okey, so inilah kesan dia. Apa kesan pencemaran jerebu? Apa kesan jika sekiranya kita terdedah dengan jerebu? So kita akan mendapat penyakit pernafasan. Betul Anissa dengan Akila betul. Jadi yang tulis kat sini asma, radang paru-paru, kanser tu ialah contoh penyakit pernafasan. Sekarang ini boleh tak kita ambil kesan ini untuk kita tulis dalam karangan? Boleh ke tak? Boleh tak kelas kita ambil isi ni kita tulis dalam karangan? Hasif kan tak boleh? Kenapa tak boleh Hasif?
Kamu tak boleh pula. Apa sebab tak boleh? Yang lain? Boleh ke tak boleh? Ya, betul Asyik. Sebab dia kata selain kesan yang dinyatakan dalam petikan. Maknanya isi yang dibagi ni tak boleh kita masuk dalam karangan. Jadi kamu kena fikirkan kesan-kesan pencemaran jerebu. Kamu kena fikir sendiri. Tak boleh ambil idea dalam petikan. Okey. Okey, jom kita bincang sama-sama. Apa dia kesan-kesan pencemaran jerebu? Apa kesan dia? Yang pertama, apa kesan dia? Sekarang ni saya tak nak kamu bagi jawapan pasal penyakit pernafasan. Apa kesan yang lain? Menjejaskan perniagaan kecil. Boleh? Menjejaskan perniagaan kecil. Okey, boleh. Maknanya peniaga jalanan akan terjejas lah kan? Contohnya yang makcik-makcik jual kuih pagi-pagi tu, jual nasi lemak. Kan? Jadi bila berlakon jerebu, mereka tidak boleh berniaga. Okey, lagi. Apa lagi kesan yang lain? Fikir. Apa kesan lagi? Kita kena latih otak kita berfikir. Sebab dalam exam kita tak akan hang. Persekolahan. Ni paling seronok Persekolahan ni tangguh. Sekolah ditutup. Ya. Betul. Kalau bacaan RPU lebih 200 kan tutup kan? So itu namanya menjejaskan sektor apa? Sekolah di bawah sektor apa? Ya, pendidikan. Bagus lagi Lus. Okay, link je kejap. Okay, setakat ni tak tutup sekolah kan? Yang jerebu baru-baru ni tak ada kan? Okay. Apa lagi kesan yang lain? Apa lagi kesan yang lain? Fikir. Apa lagi kesan yang lain? Kerosakan tumbuh-tumbuhan sebab panas. Boleh terima? Okay, lagi. Apa lagi kelas? Apa lagi? Pembakaran terbuka secara besar-besaran. Itu punca. Tak apa. Itu punca. Itu punca jerebu. Kenapa berlakunya jerebu? Sebab pembakaran. Kat mana berlaku pembakaran ni? Dekat Indonesia kan? Dekat Indonesia. Maknanya memang macam tu. Bila kat Indonesia ni hutan dia orang bakar je. Kita Malaysia lah kena tempias. Kesesakan lalu lintas. Sebab kalau jerebu ternampak jalan. Ya. Bagus. Kan lalu lintas. Boleh? Okay, lagi.
Okey, persekutuan tanggungan betul, betul. Itu di bawah ni. Menjejaskan satu pendidikan. Okey, yang lain ialah apa lagi? Menyebabkan apa lagi? Ingat, bila jerebu ni menyebabkan hujan asid. Okey. Benda paling simple. Industri. Industri pelancongan akan terjejas. Maknanya bila sebuah negara tu dalam jerebu, kan, pelancong-pelancong pun tak akan melawat ke negara tersebut. Lagi satu, permis-permis perniagaan akan tutup. Kan, jadi tiada aktiviti luar lah kan. Tak ada nak pergi apa ni, pergi island hopping ke kan, nak pergi mandi kat pantai ke kan, tak boleh lah kan. Baik, selesai So kesimpulannya, kamu kena fikir isi sendiri. Okey, last sekali untuk hari ni. Okey, siapa nak baca yang keempat ni? Akilus pula, Akilus. Boleh. Okey, bagus. Tanggal 31 Ogos setiap tahun kita akan menyambut Bulan Kemerdekaan. Stesen televisyen pastinya menyiarkan iklan dan menayangkan filem-filem yang berunsurkan patriotisme. Untuk menyuntik semangat patriotik dalam kalangan masyarakat. Selain itu, badan bukan kerajaan NGO juga mengambil inisiatif memberikan sumbangan kepada bekas prajurit untuk menghargai jasa mereka yang telah berjuang membebaskan negara daripada penjajah. Okey, terima kasih Akilus. Baik. Soalan terakhir. Berdasarkan petikan di atas, tulis sebuah rencana yang bertajuk peranan pelbagai pihak untuk memupuk semangat politik dalam kalangan masyarakat. Okey. Kalau kamu perhatikan tadi kan. Kejap ni masuk. Soalan 1, soalan 2, soalan 3. Okey. Kalangan tadi tu dia punya format dia. Semuanya format apa? Karangan umum. Maknanya karangan biasalah. Kan? Tapi nombor 4 ni, format dia lain. Apakah format dia? Ni dia. Rencana. Okey, format rencana. Tahu tak macam mana format rencana? Siapa tahu? Sekarang dah bulan 11 lah. Kamu mesti tahu. Apakah format rencana? Senang je. Siapa tahu? Kalau tak tahu, komen tak tahu. Sudah. Tak tahu. Okey, tak apa. Format rencana senang saja. Senang. Kamu kena tulis tajuk. Tajuk kena tulis. Tu beza je. Kalau karangan umum tak ada tajuk. Okey, tajuk kena tulis. Okey, tajuk kena tulis. Kalau kamu perasan, setiap perkataan ni kena dimulakan dengan huruf besar. Peranan pelbagai pihak. Kecuali kata tugas. Untuk ialah kata tugas. Maksudnya untuk ialah kata sendi nama. Untuk ialah kata hubung. Kata hubung di bawah kata tugas. So tak payah tulis huruf besar. Memupuk semangat patriotik huruf besar. Dalam tu kata sendi nama. Kalangan masyarakat. So kena huruf besar. Ingat kecuali kata tugas.
Lepas itu bawah dia kena tulis penulis dia. Oleh siapa? Siapa yang tulis? Contohnya Ashraf Syahman. Contoh. Ashraf Syahman. Kena tulis nama penulis dekat bawah tajuk. Ini saja untuk format rencana. Faham tak? Ni je. Kalau tak ada tajuk ni, markah kepujian lah kamu. Okey. Baik, tengok pula dia punya soalan. Peranan pelbagai pihak untuk memupuk semangat patriotik. Apakah maksud peranan pelbagai pihak? Apakah maksud peranan pelbagai pihak? Kalau kamu gagal nak tafsir ni, habis. Apa dia? Pihak apa? Pihak apa yang terlibat? Pihak apa yang terlibat untuk memupuk semangat patriotik dalam kalangan masyarakat? Bagus. Hasil cakap peranan pihak sekolah. Betul. Apa yang sekolah boleh buat? Biasa kalau murid buat esei je kan? Kempen je kan? Kempen. Banyak lagi yang boleh buat. Contohnya, menjalankan aktiviti yang bercorak sejarah melalui kurikulum sekolah ataupun melalui aktiviti co-kurikulum, mengadakan pertandingan pidato bersempena bulan kemerdekaan. Banyak yang kita boleh buat. Nyanyi lagu patriotik. Itu semua peranan pihak sekolah. Okey, selain peranan pihak sekolah, siapa lagi yang terlibat? Dah sempat lah cikgu kena bagi tahu. Peranan ibu bapa. Ibu bapa. Lagi peranan pihak kerajaan. Peranan apa lagi? NGO. NGO ialah badan bukan kerajaan. Apa lagi? Media massa. Peranan apa lagi? Peranan masyarakat. Nampak? Jadi dekat sini, kamu kena huraikan peranan pelbagai pihak. Kamu tak boleh tulis peranan pihak sekolah je. Isi 1 peranan pihak sekolah, isi 2 pihak sekolah, isi 3 pihak sekolah, tak boleh. Sebab soalan dia kata peranan pelbagai. Maknanya kamu kena nyatakan pihak-pihak lain. Contoh, isi 1 sekolah, isi 2 ibu bapa, isi 3 kerajaan. Faham? Okey Dalam bahan ni dah bagi tu siap-siap dah, nampak? Iklan, menyiarkan iklan ialah media massa. Apa ni? Memberikan sumbangan kepada bekas prajurit, peranan NGO. Apa lagi? Tu je Sambutan kemerdekaan, siapa yang sambut? Siapa yang buat sambutan kemerdekaan? Pihak kerajaan. Itulah benda yang kamu kena alert. Okey. Baru ni murid cikgu ada salah buat. Isi dia semua buat pasal isi kerajaan. So, dia boleh dapat markah berapa? Sama juga, markah kepujian saja. Okey So, cikgu nak kamu semua dapat markah cemerlang. Berapakah markah cemerlang? 64 hingga 70. Okey, boleh semua? Okey. Baik, so maklumat pada hari ini cikgu dah masukkan dalam website dah. Dekat website Fast Track So, boleh tengok. Okey, so itu saja untuk hari ini. InsyaAllah ada rezeki kita sambung penataran untuk kertas 2 pada minggu depan.